Alright, kita tengok kepada soalan penjelmaan yang kedua. Ni jenis lain sikit kalau kamu tengok rajah dia. Okay, jom kita tengok. Rajah 13 menunjukkan 3 segitiga CAB, FDE yang besar ni dan CGB. Okey, dilukis pada satu satah Cartesian. Kita buat soalan A dulu. Penjelmaan R ialah satu putaran, penjelmaan T ialah satu translasi. Nyatakan, soalannya di sini dia suruh nyatakan koordinat imej titik A. Maknanya sekarang yang kita fokus adalah titik A. Alright. Okay. So kalau kita nak tengok titik A di sini, titik A sebagai objek, apa tadi cikgu kata, kalau objek kita pangkah sebab kita nak cari imej titik A di bawah setiap gabungan penjelmaan berikut. So penjelmaan yang terlibat di sini adalah T kuasa 2 dengan TR. Kita tulis dulu sebab dia terlindung di sebalik tu. Okey, yang pertama dia kata T kuasa 2, yang kedua TR. Okey. So sekarang ni T kuasa 2, T itu apa? T itu ialah satu translasi. Nak buat translasi kepada siapa? Kepada objek A. Titik A ini adalah objek kita. So objek ni kita nak buat translasi 24, iaitu 2 ke kanan, 1, 2 dan 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. So kita akan parking di sini. So bila kita baca dia berapa tu? Negatif 3, 7. Okey, so jawapannya negatif 3, 7. Untuk T kuasa 2, okey, jawapan yang pertama kita negatif 3, 7. Alright, kita teruskan. Sebab T kuasa 2 bermakna 2 kali jalan T lah. 2 kali jalan T. Okey, kita buat lagi sekali. Tadi kita parking kat sini kan? Sekali lagi T. T itu apa? Translasi 2 ke kanan. 1, 2 dan 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Dan akhirnya kita parking kat sini. Okey, parking kat situ dan baca koordinat dia. Negatif 1. Yang ini 10 kan? Negatif 1. 11. So itulah dia jawapan dia. Negatif 1, 11. Negatif 1, 11. Okey. So lengkapkan 2 markah untuk yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua TR. TR bermakna yang pertama kita kena buat apa? R. R itu apa? R itu putaran. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat O. Okey, pusat kita macam cikgu cakap tadi, pusat kita point je. Yang objek kita adalah kita kembali kepada A. A yang kita nak putarkan 90 darjah ikut arah jam pada pusat O. So apa kita buat? Kalau ni kamu nak garis pun boleh. Kalau cikgu nak garis kan dia sengit pula sebab cikgu tak ada pembaris. So you all garis A ke pusat supaya nampak garisnya tu kan. Okey, kita kira dalam kiraan L. Kita cari kipas Nazi yang pertama dulu Okey, untuk kira L ni kita ambil pen biru, kita kira L daripada sini, daripada pusat kiraan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 ke kiri, 1, 2, 3. 5, 3. Maknanya L kita 5, 3 So kalau ikut kipas Nazi, 5, 3 dia akan jadi kalau putaran ikut arah jam bermakna dia macam ni. Ikut arah jam kan? 9 pergi pukul 12. So dia akan pergi ke atas dan ke sini. Itu kipas Nazi kita. So kalau yang daripada pusat tadi 5 ke kiri dan ke atas. So dia jadi 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 itu dia pergi ke kanan. 1, 2, 3. Dan akhirnya dia parking kat sini. Itulah imej bagi A di bawah putaran 90 darjah ikut pada pusat O. Okey, kalau kita sambung A, awak tengok awak sambung awak sambung A dan awak sambung sini dengan imej dia, kita akan dapat 90 darjah. Itulah maknanya A tu dia berputar 90 darjah ikut arah jam pada pusat O. Okey. Alright. So sekarang ni dia punya parking tu dekat mana? Kita baca koordinat dia. Koordinat dia 3, 5. Okey, kita tulis 3, 5. 3, 5 untuk R. Okey, dengan penjelmaan R kita dapat imej dia 3, 5 dan seterusnya kita buat apa? Kita buat tree
3 pula. Kita buat T. T itu apa? Translasi. Kita parking kat mana akhirnya tadi? Kat sini kan? Selepas tu teruskan dengan translasi. Translasi 2, 4 bermakna 2 ke kanan 1, 2 dan 4 ke atas 1, 2, 3, 4. So kita parking kat sini pula. So itulah dia punya jawapan akhirnya, iaitu kalau kita baca koordinatnya 5, 5, 9. So itulah jawapan dia. 4 markah untuk soalan A. Kita teruskan pergi kepada soalan B. Okey, soalan B pula. Kita kena tahu dalam keadaan macam ni kita nak huraikan kan. Soalan B mesti huraikan. Bila nak huraikan, mesti tahu siapa objek, siapa image. Di bawah gabungan penjelmaan MN dia cerita. Okey. Segitiga FDE. FDE yang besar ni. Yang besar ini ialah image bagi segitiga CAB. Di bawah gabungan penjelmaan MN. Bermakna, okey, siapakah yang mula? CAB yang mula. Ini nombor 1. FDE ni bukan nombor 2 tapi dia nombor 3. CAB nombor 1, FDE nombor 3, siapakah nombor 2? Yang tengah ni nombor 2. Sebab CAB dia tidak boleh menjadi direct FDE. Okey, dia kena melalui 2 penjelmaan ini. Maknanya mula-mula dengan penjelmaan N, dia akan menjadi objek 2 dan dengan penjelmaan N, objek 2 akan menjadi objek 3. Macam tu. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak huraikan? Kalau kita perhatikan yang pertama tadi, CAB, dia menjadi CGB. CAB menjadi CGB. Ini nombor 1, ini nombor 2. Okey, C jadi C, A jadi G, B jadi B. So, apa yang berlaku di situ? So, kalau begini keadaan dia, macam kamu boleh lipat. Kamu boleh lipat macam roket lah gayanya tu. So, itulah dia putaran. Okey, so namanya putaran yang tu. So untuk N, okey, kamu kena jawab di ruang jawapan ya. Okey, so N maknanya namanya apa, penjelmaannya putaran. Putaran pula. Sorry. Bukan putaran. Apa tadi? Pantulan. Okey. So pantulan. Pantulan. Okey, bila pantulan, untuk describe dia, untuk huraikan dia, hanya pada garis cukup. Pada garis. Okey. Bila pantulan, manakah garis yang tengah? Kalau kita perhatikan, nak lipat ni, untuk ACB, kalau kita CAB, bila kita lipat dia, dia jadi CGB. Lipat pada garis yang merah cikgu lukis tu. So, yang merah itu garis apa namanya? Garis, kalau dia ada huruf, kita nyatakan huruf itu. Garis CB. Ada yang tanya cikgu boleh ke kita jawab FE? Boleh, tak jadi masalah. CB ke atau FE ke, atau you all nak cakap FCBE pun boleh. FCBE boleh. Satu garis kan, garis yang sama. Jangan korang cakap pantulan pada garis C. Tu tak boleh. Itu memang kosong. Pantulan pada garis B tak boleh. Bila garis mesti at least 2 huruf. Macam tu. Okay. Alright. Dah habis. 2 markah je untuk pantulan. Okey, kita teruskan huraikan pula penjelmaan M. Penjelmaan M pula kalau kita perhatikan, objek 2 dia menjadi objek nombor 3. Nampak tak perbezaan saiz? Bila perbezaan saiz itu maknanya apa? Itu maknanya pembesaran. Tulis dulu pembesaran. Bila beza saiz je, besar jadi kecil ke, kecil jadi besar ke, semua pembesaran tak ada pengecilan. Okey, pembesaran dengan faktor skala. Okey, bila faktor skala, nak cari faktor skala image per objek. Maknanya kita kena kira panjang image. Kita ambil dekat sini contohnya FD. Kita jangan ambil yang sengit-sengit, kita ambil yang straight. Macam F ke D ni kan straight je kan. Senang kita nak kira petak dia. 2, 4, 6. FD ni 6. Okey, kita perkan dengan, kita bahagi dengan panjang objek. Panjang objek dia CG. CG 2. CG. Okey, per 2. So, 6 per 2 jadinya 3. Maka, faktor skalanya tadi, kita dapat 3. Pembesaran faktor skala 3.
Okey, pada pusat. Bila pembesaran, dia mesti ada pusat. Untuk mencari pusat pembesaran, okey, kita tengok sini. Macam mana kita nak cari pusat pembesaran. Ambil pen lain lah pula. Pembesaran, pen hijau ke? Okey. Pusat pembesaran, cara dia kita ambil 2 point. Dua pasang image dan objek. Contohnya F dengan C. F dengan C, sambung, panjang-panjang, tak apa. Okey, lepas tu kita ambil, jangan korang ambil B dengan E. B dengan E kan satu garis. Kalau ambil B dengan E, dia tak jumpa dia punya persilangan. Kita kena dapatkan persilangan garis tu. So sekarang ni ambil D dengan G lah. D dengan G, kalau kita gariskan dia dapat. So dia bersilang dekat sini. Cikgu tak guna pembaris. You all guna pembaris mesti dapat straight. Bila sambung tu mesti guna garis yang lurus. So dapat dekat situ, cuba baca negatif 4, 2. Maka itulah pusat dia. Negatif 2 pula. Negatif 4, 2. Pada pusat negatif 4, 2. Itulah bila pembesaran. Maknanya dekat sini kalau soalan ni dia keluar jawapannya pantulan pada garis je. Pembesaran mesti ada 3 tu. So 5 markah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok pula soalan bahagian C. Bahagian C dia cerita pasal luas pula. Dia nak kita cari luas. Okey, sekarang yang dia suruh cari luas. Luas apa? Luas kawasan berlorek. Nampak dia kata diberi bahawa segitiga CAB. CAB ni siapa? CAB ni kan sama dengan luas CGB. Okey. CAB ni merupakan objek bagi CGB. CGB merupakan objek bagi FED. So sekarang ni CAB, CGB ke tak kisahlah siapa-siapa, itu merupakan luas objek. Yang diberi ini luas objek. 15 itu luas objek. Dan dia suruh kita mencari luas kawasan berlorek. So untuk soalan ini kamu kena membina perkaitan antara luas berlorek. Tak nak pen merah tak nampak. Okey, luas berlorek dengan luas image dan luas objek. Kalau kita perhatikan luas berlorek, nampak berlorek kat luar tu, dia akan putih pula. Okey, dia akan ambil yang besar ni, FED ni. FED ni siapa? Image kan. Dia tak mau yang putih tu, yang putih yang kecil kat dalam ni objek. So kita kata luas berlorek. Kita boleh kata luas berlorek itu luas image yang besar FED tu tolaklah dengan luas CGB tu, luas objek. Okey. Itu perkaitan antara luas berlorek, sebab yang diberi di sini kan luas berlorek. So kita kena bina perkaitan berlorek image objek. Lepas tu kita ingat kembali dalam formula. Formula kita tahu bahawa luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Apa K tu? K itu faktor skala. So kita masukkan dulu. Boleh tak kita masukkan dulu? Sebab kita diberi luas objek kan? Boleh lah. So sekarang ni K nya kita dah tahu tadi. K nya berapa? 2, 4, 6 bahagi 2, 3 kan? K nya 3. 3 kuasa 2 darab dengan luas objeknya 15. So kita dapat luas image dia 9 darab 15. So dapat 135. Okey. Luas image kita dapat 135. Kita masukkan dalam perkaitan tadi 135. And then kita tolak dengan luas objek yang diberi 15. So 135 tolak 15. Dapat apa? Dapat 120. Tengok dia punya unit meter per saat. Meter per saat pula. Meter persegi. So meter persegi. Kalau tak nak tulis unit pun tak apa. Okey. Sebab soalan SPM dia unit telah diberi dalam soalan. So dia tak adalah rigid sangat. You tak tulis unit pun masih dapat markah, insyaAllah. So 12 markah lah semua ni untuk soalan ini.